Salam sejahtera kepada pensyarah subjek GPM 1083 Encik Amir bin Hassan. Saya merupakan pelajar yang bernama Tanvini daripada unit W4. Angka giliran saya ialah 20202423100072. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ejen sosialisasi sekolah. Ejen-ejen sosialisasi. Sebagaimana umum mengetahui bahawa ejen sosialisasi merujuk kepada pihak yang mampu membentuk individu melalui penghayatan nilai-nilai moral. Terdapat 5 ejen sosialisasi, iaitu pertama sekali, institusi keluarga, yang kedua, institusi pendidikan yang juga dikenali sebagai sekolah, yang ketiga, masyarakat, yang keempat, institusi agama, dan yang kelima iaitu media massa. Apakah itu sosialisasi? Definisi sosialisasi merujuk kepada proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat. Sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang diumpamakan proses sepanjang hayat. Justeru, jika seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri tanpa sosialisasi. Apakah itu tujuan sosialisasi? Sosialisasi bertujuan untuk mengajar masyarakat tentang asas-asas kehidupan dalam masyarakat. Sosialisasi juga dapat menanamkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sosialisasi memang dapat menyebarkan kemahiran-kemahiran yang penting dalam masyarakat. Akhir sekali, sosialisasi mampu untuk mengajar masyarakat demi memenuhi peranan-peranan sosial. Selanjutnya, saya akan membincangkan tentang ejen sosialisasi sekolah, tanggungjawab dan peranan ejen sosialisasi sekolah serta kepentingan ejen sosialisasi sekolah. Marilah kita melihat kepada ejen sosialisasi sekolah. Sekolah merupakan ejen sosialisasi yang paling penting dalam pembentukan moral seseorang individu. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa sibuk mengejar kerjaya demi menampung kos perbelanjaan keluarga. Mereka tidak dapat meluangkan masa yang banyak kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, sekolah menjadi pusat penjagaan anak-anak. Anak-anak meluangkan masa yang banyak di sekolah. Sekolah juga sering disebut sebagai rumah syurga kedua. Sosialisasi ini berlaku apabila wujudnya interaksi murid-murid di sekolah. Interaksi sosialisasi dibahagikan kepada 3, iaitu interaksi murid bersama dengan murid, interaksi guru bersama dengan murid, dan interaksi antara kaki tangan sekolah. Dalam konteks ini, interaksi murid bersama murid berlaku apabila interaksi murid bersama dengan murid bercakap dan mengemukakan pendapat, menukar pendapat masing-masing. Proses interaksi ini boleh berlaku ketika proses pengajaran dan pembelajaran dan juga semasa aktiviti ko-kurikulum. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, murid digalakkan untuk membincangkan tajuk yang diajar bersama-sama dengan rakan dalam satu kumpulan. Mereka dapat membuat refleksi dan rumusan daripada perkara yang difahami dan dipelajari daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Daripada perbincangan kumpulan, proses sosialisasi akan terbentuk dan murid akan berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, proses sosialisasi juga boleh berlaku apabila aktiviti ko-kurikulum sedang dijalankan. Aktiviti ko-kurikulum ini adalah sangat penting untuk dijalankan di sekolah. Melalui aktiviti ko-kurikulum, murid dapat meluaskan persahabatannya dengan murid lain berasaskan minat dan bakat yang sama. Di samping itu, pelajar juga dapat mempraktikkan konsep kepimpinan yang dipelajarinya di dalam bilik darjah. Oleh hal yang demikian,
Melalui kepimpinan persatuan, murid dapat melakukan sosialisasi dengan khalayak yang dipimpinnya. Seterusnya, interaksi guru bersama dengan murid. Proses sosialisasi juga berlaku apabila wujudnya interaksi antara guru dengan murid. Dalam soal ini, murid secara tidak langsung akan mempelajari cara-cara untuk berinteraksi dengan individu yang lebih tua daripadanya, iaitu guru. Selain daripada mendidik berkaitan dengan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian, guru juga berperanan untuk menerapkan norma dan nilai sosial yang baik kepada murid-murid. Nilai yang diterapkan dapat membantu murid-murid bersosialisasi dengan lebih baik dalam masyarakat. Guru ibarat seorang ayah dan ibu di sekolah. Justeru, guru yang cemerlang ialah guru yang mampu memberikan mutiara ilmu dan menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Guru yang cemerlang berupaya untuk membimbing muridnya ke jalan yang diredai oleh Tuhan. Akhir sekali, interaksi antara kaki tangan sekolah. Proses sosialisasi juga berlaku apabila wujudnya interaksi antara kaki tangan sekolah. Interaksi antara kaki tangan sekolah bermaksud interaksi keseluruhan kaki tangan sekolah daripada tukang kebun, tukang masak, tukang sapu, pembantu am rendah, kerani, pemandu, kaki tangan pentadbiran, guru-guru, penolong kanan dan juga guru besar. Proses sosialisasi ini berlaku dengan wujudnya interaksi antara golongan yang telah dinyatakan tadi. Hubungan yang baik antara kaki tangan sekolah akan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan institusi sekolah. Murid-murid juga akan lebih menghormati guru-guru dan mematuhi peraturan sekolah. Seterusnya, saya akan membincangkan tanggungjawab dan peranan ejen sosialisasi sekolah. Ejen sosialisasi sekolah berfungsi sebagai penyebar ilmu kemasyarakatan, juga berfungsi sebagai pembentuk personaliti dan sasiah kepada murid-murid. Ejen sosialisasi sekolah juga dapat membentuk masyarakat penyayang. Di samping itu, ejen sosialisasi sekolah berfungsi sebagai penyumbang kepada masyarakat, pembentuk kerjaya murid-murid dan pengawal disiplin. Ejen sosialisasi berfungsi sebagai penyebar ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan di sekolah, iaitu guru memberikan maklumat dan teori moral kepada murid-murid. Guru akan mengajar ilmu pengetahuan kepada murid-murid berdasarkan sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru juga dapat menyebarkan ilmu untuk penerapan nilai-nilai murni. Melalui cerita, guru dapat menyebarkan ilmu untuk menerapkan nilai-nilai murni seperti menyayangi alam sekitar, menyayangi haiwan dan taat kepada ibu bapa kepada murid-murid. Hal ini dapat mempengaruhi kognitif dan sistem penakalan murid-murid serta pelajar. Seterusnya, ejen sosialisasi sekolah juga berperanan sebagai pembentuk personaliti dan sasiah kepada murid-murid. Murid-murid dapat mengenali dan mengembangkan potensi diri seperti yang disebutkan tadi melalui aktiviti ko-kurikulum dan juga aktiviti-aktiviti yang diadakan di sekolah seperti pertandingan, menyanyi, pertandingan bersajak dan sebagainya. Menerusi pendidikan di sekolah, guru-guru dapat melestarikan kebudayaan yang baik dalam kalangan murid. Seterusnya, murid juga dapat dipupuk nilai-nilai murni kerana guru yang berakhlak mulia dijadikan suri teladan kepada mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator dan juga mentor kepada murid-murid. Hal ini nescaya dapat membentuk masyarakat penyayang dan masyarakat yang bersatu padu di Malaysia. Seterusnya, ejen sosialisasi sekolah berfungsi sebagai pembentuk kerjaya.
Pelajar dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah melalui aktiviti co-kurikulum. Sekolah dapat menyediakan persekitaran yang dapat merangsang pertumbuhan emosi dan sosial yang sihat melalui jalinan ikatan mesra dan muhibah. Sekolah juga dapat menyediakan alternatif kepada para pelajar untuk menyalur minat dan kebolehan masing-masing melalui aktiviti co-kurikulum. Pelajar dapat mengenal pasti minat dan potensi diri dalam bidang pengkhususan untuk memilih kerjaya pada masa depan dengan pegangan moral yang betul. Hal ini adalah penting kerana jika seseorang murid itu mempunyai iltizam dan azam yang baik, maka mereka akan mengelakkan jalan yang salah. Mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan mengelakkan masalah sosial yang tidak baik. Mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan merompak dan mengelakkan masalah-masalah sosial yang lain. Ejen sosialisasi sekolah juga berperanan sebagai pengawal disiplin. Hal ini disebabkan kerana sekolah mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Murid-murid perlu mematuhi peraturan disiplin seperti berpakaian kemas iaitu memotong rambut dan berpakaian kemas. Lembaga disiplin dapat memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi oleh setiap murid. Hal ini dapat mencegah dan menghalang pelajar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Murid-murid akan menjaga peraturan sekolah seperti menepati masa dan menjaga kebersihan bilik darjah. Murid-murid juga akan menghormati guru dan memberi pertolongan yang diperlukan. Contohnya, murid-murid akan membantu guru untuk mengangkat buku yang berat seperti yang disebutkan tadi. Larangan seperti perbalahan dan pergaduhan antara murid dapat dielakkan. Seterusnya, apakah kepentingan ejen sosialisasi sekolah? Kepentingan ejen sosialisasi sekolah adalah untuk menjamin keutuhan masyarakat, memupuk nilai-nilai murni, mencegah dan membasmi masalah sosial melalui dua cara iaitu norma sosial dan kawalan sosial. Norma sosial sekolah. Contoh norma sosial sekolah yang dapat dilihat ialah pelajar melafazkan ucapan salam sejahtera, selamat pagi atau selamat petang kepada guru-guru di sekolah. Murid-murid akan beratur ketika menaiki bas dan juga beratur ketika membeli makanan. Murid-murid akan menjaga kebersihan persekitaran sekolah pada setiap masa. Melalui kawalan sosial. Apakah itu kawalan sosial? Kawalan sosial ialah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli masyarakat agar mereka mematuhi norma-norma sosial. Terdapat 4 jenis kawalan sosial iaitu kawalan sosial positif, kawalan sosial negatif, kawalan sosial formal dan kawalan sosial tidak formal. Kawalan sosial positif. Ganjaran yang diterima oleh seseorang individu yang mematuhi perkara yang diharapkan oleh masyarakat. Ganjaran yang diberi di sekolah ialah markah merit, hadiah dan calon murid cemerlang. Kawalan sosial negatif. Amaran serta ancaman terhadap hukuman. Ketakutan terhadap hukuman seperti denda dapat menghalang individu itu daripada melakukan tingkah laku yang tidak diingini oleh masyarakat. Kawalan sosial negatif di sekolah ialah surat amaran dan gantung sekolah. Tindakan ini dapat menghalang pelajar daripada membuat kesilapan atau kesalahan. Kawalan sosial formal melibatkan sistem tata cara dan sistem kewibawaan seperti undang-undang, peraturan dan pelbagai badan tertentu untuk melaksanakannya. Sistem-sistem tata cara dan kewibawaan menentukan ganjaran atau hukuman yang dikenakan dalam kes-kes tertentu.
Kawalan sosial tidak formal. Biasanya kawalan sosial tidak formal ini ditujukan kepada bentuk pendapat umum. Sebagai contoh, guru akan memuji murid-murid yang berkelakuan baik. Sebaliknya, guru juga akan menegur murid-murid yang berkelakuan jahat seperti menconteng meja, menconteng dinding dan sebagainya. Sekian, terima kasih.